Akhirnya, Kementerian Pengangkutan kena saman. Sebuah firma kontraktor dilaporkan telah memfailkan saman untuk mengetepikan pembatalan kontrak projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan keretapi berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 atau KVDT 2 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Firma guaman Zul Rafiq and Partners yang mewakili Daya Maju LTAT Sdn Bhd mengemukakan red saman di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 7 September lalu. Firma tersebut menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua. Sebelum itu, pada 31 Ogos lalu, Daya Maju LTAT dilaporkan berkata bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mempunyai asas untuk menamatkan kontrak sedia ada untuk projek itu. Mari kita menyusuri sejarah pemberian kontrak ini. Daya Maju LTAT adalah penerima projek rundingan terus paling besar yang didedahkan oleh Menteri Kewangan Kerajaan Tebuk Atap, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, yang termasuk dalam 101 projek bernilai RM6.61 bilion yang kononnya diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Menurut bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, projek berkenaan telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu secara rundingan terus dan surat setuju terima telah dikeluarkan pada 4 April 2018 kepada syarikat Daya Maju LTAT dengan nilai RM5.26 bilion. Beliau berkata selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, Kabinet memutuskan pada 19 September 2018 untuk membatalkan kontrak tersebut. Selepas surat pembatalan dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan, syarikat Daya Maju LTAT telah berkali-kali merayu kepada kerajaan termasuk rayuan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyambung semula kontrak tersebut, kata setiausaha organisasi DAP itu. Setelah mengadakan beberapa siri rundingan, syarikat tersebut akhirnya bersetuju untuk mengurangkan kos projek sebanyak 15% daripada kos asal. Kata Anthony, Jemaah Menteri pada 5 Julai 2019 telah memutuskan untuk meneruskan projek ini dengan syarikat Daya Maju LTAT dengan kos yang lebih rendah iaitu RM4.475 bilion setelah membuat beberapa pertimbangan iaitu A. Surat setuju terima telah dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu. Sekiranya kerajaan tidak meneruskan kontrak ini, kerajaan terdedah kepada risiko tindakan undang-undang sivil oleh pihak syarikat dan kemungkinan perlu membayar pampasan. B. Penjimatan sebanyak 15% adalah hampir RM800 juta tanpa menjejaskan komponen-komponen kritikal dalam projek tersebut. C. Syarikat ini merupakan usaha sama antara Daya Maju dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ini bermaksud para pesara tentera ada kepentingan dalam projek ini. Dan D. Syarikat ini sedang melaksanakan projek naik taraf landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 1. Mesin dan peralatan telah dilabur untuk menyiapkan keseluruhan projek ini. Tengku Zafrul berkata rundingan terus itu memang dibenarkan. Tiba-tiba Kasiong entah dihinggap penyakit apa mahu membuka semula tender KVDT 2 yang diluluskan oleh kerajaan yang partinya menjadi anggota iaitu Barisan Nasional. Ketua Eksekutif Daya Maju LTAT Muhammad Raziq Hussein mengesahkan bahawa Daya Maju LTAT adalah kontraktor dilantik secara sah bagi projek itu dan menerima surat anugerah LOA asal pada 4 April 2018 bawah pentadbiran Barisan Nasional. Selepas mendapati tiada asas untuk menamatkan surat anugerah awal, Kerajaan Pakatan Harapan pada 5 Julai 2019 bersetuju untuk melantik semula Daya Maju LTAT melaksanakan projek KVDT 2 dan pihak-pihak mengadakan perjanjian penyelesaian di mana kerajaan setuju untuk mengeluarkan surat anugerah baharu. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Itulah natijahnya apabila ada menteri yang merasa dirinya terlebih bijak sehingga tidak mengambil kira bahawa projek tersebut diberi kepada syarikat usaha sama antara Daya Maju dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Menteri Perikatan Nasional ini tidak pedulikan kepentingan para pesara tentera yang wang mereka telah dilaburkan untuk projek berkenaan. Ayuh, tolak kerajaan zalim ini.